Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berhimpun kembali di dalam majlis ilmu kita Kembara Jiwa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam majlis ilmu yang mulia ini kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat kita berkongsi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mahu mengambil hikmah dan pengajaran dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengambil hikmah dan pengajaran dari peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, bersama dengan ahli keluarganya, untuk kita jadikan perkara-perkara itu sebagai panduan, sebagai pegangan di dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah, sadati wa sadati, sadati wa sayyidati, as'adallahu masa'akum bi kulli khair. Naltaqi mujaddadan ma'a barnamijina rihlatir ruh ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, haitsu nadrusu fi hadhihi al-liqa'at sirata al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa laysa mujarrad sard al-ahdas wal waqa'i min hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. إنما نتخذ من هذه الوقائع والأحداث دروسا وعبرا لحياتنا لنقوي بها إيماننا وعلاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، ومعنا ضيفنا الفاضل الشيخ منتصر عبد الباسط. كيف حالك يا أستاذنا؟ يا مرحبا يا مرحبا، الحمد لله. وإن شاء الله موضوعنا في هذا المساء هو نفحات الصيام، من نفحات الصيام غزوة بدر الكبرى. InsyaAllah tajuk kita dalam majlis ilmu kita di petang hari ini adalah berkaitan dengan hikmah di sebalik ibadah puasa, sorotan sejarah Perang Badar Al-Kubra. Kita semua tahu bahawa perang ini terjadi pada bulan Ramadan. Ia terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan pada tahun yang sama Allah Subhanahu wa taala fardukan ke atas umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kita semua tentu sedia tahu bahawa orang yang tengah berada dalam keadaan bermusafir, terlebih lagi orang yang tengah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka rukhsah, kemudahan, keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kemuliaan bulan yang mulia ini tentunya di antara faktor dan penyebab kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bagaimana kita mensikapi peristiwa yang terjadi pada bulan yang mulia ini? Bagaimana kita mengambil pengajaran dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat di bulan yang mulia ini. Ikhwati fillah, sadati wa sayyidati, as'adallahu masa'akum bi kulli khairin. Kama qad alimna anna ghazwata Badrin al-Kubra waqa'at fi syahri Ramadan al-Mubarak. Wa alimna kadzalika anna fardhu siyam jaa fi as-sana ats-tsaniyah min هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنة وقعت هذه الواقعة الكبرى. قد علمنا كذلك أن فرض الصيام محتم على كل مسلم، ولكن الله رخص للمسافر وخاصة للجهاد في سبيل الله أن يفطروا في شهر رمضان. ولكن الذي نريد أن نأخذ دروسا وعبرا هو كيف ربى شهر رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه للجهاد ولنصرة هذا الدين، وكيف أثر هذا الشهر على معنويات المسلمين حتى ينتصروا في هذه الواقعة الكبرى. ولنستمع إلى محاضرة فضيلة الشيخ
لإلقاء الضوء على هذا الموضوع، فليتفضل. تفضل مولانا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يعني أرحب بالإخوة والأخوات الذين يجلسون معنا في هذا المجلس يطلبون العلم ويتمنون أن يزدادوا فهما لدينهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع، وأن يرزقنا جميعا القبول، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وحكمة ومغفرة وقبول ورضا من الله سبحانه وتعالى. Pada permulaan, Fadilatul Syekh mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir dalam majlis ilmu ini, sama ada yang hadir bersama kita dalam platform Zoom meeting ataupun yang hadir melalui platform TikTok. Dan Fadilatul Syekh mengucapkan selamat datang kepada semua penuntut ilmu yang menginginkan kefahaman di dalam agama dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan agar Allah Subhanahu wa taala jadikan majlis ini sebagai majlis ilmu yang dipenuhi dengan keridhaan. حديثنا اليوم بإذن الله رب العالمين سيكون يتناسب مع الأيام المباركة التي نمر بها من خلال شهر رمضان المبارك. وشهر رمضان له يعني في السيرة النبوية منزلة عالية، ولعل من أعظم هذه المعاني التي حصلت في شهر رمضان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة العظيمة التي سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، والتي أنزل سورة الأنفال تعقيبا عليها، وذكرها أيضا في سورة آل عمران وغيرها. Apa yang kita akan bicarakan di dalam majlis ilmu kita di petang hari ini, dan kita tengah berada di hari-hari yang penuh dengan keberkatan, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Dan bulan Ramadan di dalam agama kita adalah bulan yang memiliki kedudukan yang tinggi, dan di dalam sejarah umat Islam ia adalah bulan yang memiliki sejarah yang sangat mulia. Di antara peristiwa yang terjadi pada bulan yang mulia ini adalah peristiwa perang Badar yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala namakan perang Badar dengan Yaumul Furqan, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan peristiwa perang yang besar ini di dalam surah Al-Anfal, juga di dalam surah Ali Imran, sehingga ia menunjukkan tentang keutamaan besar perang yang mulia ini. كذلك أيها الإخوة، حتى تعرفوا منزلة غزوة بدر، فالصحابة رضوان الله عليهم عندما نذكر يعني أفضلية الصحابة ومن هم أفضل الصحابة، تكون منزلة البدريين الذين شهدوا غزوة بدر منزلة عالية جدا. فنقول مثلا أنه أفضل الصحابة هم الأربعة الخلفاء، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم الذين بايعوا تحت الشجرة. فأهل بدر لهم منزلة عالية، ويكفي أن يوصف الصحابي بأنه بدري، يعني شهد بدرا. Dan di antara perkara yang menunjukkan kemuliaan perang Badar di dalam sejarah umat Islam adalah bagaimana para sahabat dan umat Islam melihat keutamaan para sahabat, di mana di antara perkara yang menunjukkan keutamaan seorang sahabat adalah sahabat tersebut hadir ikut serta dalam peristiwa perang Badar. Sehingga para ulama kita ketika mengklasifikasikan tingkatan kemuliaan para sahabat, mereka menyebutkan bahawa para sahabat Nabi SAW yang memiliki kemuliaan yang tinggi bermula dari 4 khalifah yang terkemuka, kemudian ditambah lagi dengan baki 10 sahabat Nabi SAW yang Rasulullah SAW secara khusus berikan kepada mereka berita gembira bahawa mereka akan masuk ke dalam syurga. Kemudian darjah yang ketiga adalah Ahlu Badar. Itu para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Baru kemudian setelah itu adalah golongan para sahabat
yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiat di bawah pokok. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan perang Badar, di mana para sahabat yang ikut dalam peristiwa perang tersebut, mereka dikenal dalam sejarah sebagai Al-Badriyun. Itu orang-orang yang ikut dalam perang Badar. في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصيام في شهر شعبان من السنة الثانية تقريبا، ثم في شهر رمضان كانت غزوة بدر، فاقترن جهاد النفس بالصيام مع جهاد العدو، وكان التمهيد لجهاد الأعداء بمجاهدة النفس بالصيام. غزوة بدر كانت في يوم 17 من شهر رمضان، ولعل الأيام التي سبقت في فرض الصيام لأول مرة على المسلمين صيام شهر رمضان في السنة الثانية، وكأنها تربط ما بين معنى الصيام والجهاد، لأنه الصيام جهاد للنفس، والذي عنده إرادة يستطيع أنه ينتصر على شهواته في الطعام والشراب والزوجة، فهو الذي يستطيع أن ينتصر على عدوه. وأما الذي ينهزم أمام شهواته فلا يمكن أن ينتصر على عدوه، لأنه لم يستطع أن ينتصر على نفسه أولا. Pada tahun yang kedua selepas peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turunkan kefarduan berpuasa. Dan ianya terjadi pada bulan Sya'ban, artinya 1 bulan sebelum bulan Ramadan pada tahun yang kedua Hijriah. Dan pada bulan Ramadan itulah terjadi peristiwa Perang Badar. Ia terjadi pada hari ke-17 dari bulan Ramadan, sehingga sudah dapat kita ketahui bahwa para sahabat telah pun berpuasa pada hari-hari pertama di bulan Ramadan. Seakan Allah Subhanahu wa taala ingin mengkaitkan antara puasa dengan berjuang di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara ibadah puasa dengan ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana puasa adalah jihad, berjuang melawan hawa nafsu, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah satu perjuangan yang besar. Orang yang tidak mampu untuk berjuang melawan hawa nafsunya sudah tentu tidak akan ada kemampuan untuk berjuang menghadapi musuh-musuhnya di jalan Allah. Sehingga ketika para sahabat telah pun dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka memelihara diri mereka dari hawa nafsu berkaitan dengan makan dan minum, hawa nafsu berkaitan dengan hubungan badan, maka mereka telah terdidik untuk menguasai hawa nafsu mereka, mudah bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan mengalahkan musuh-musuh mereka di dalam medan peperangan. إن مما يبين منزلة الصيام في حياة المسلمين وكيف أنه قاد المسلمين إلى انتصارات عظيمة أن هناك في التاريخ الإسلامي معارك كثيرة جدا كان الانتصار فيها للمسلمين في شهر رمضان المبارك. يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة كان في شهر رمضان، وغزوة تبوك كانت في شهر رمضان، وطبعا غزوة بدر الكبرى، ثم بعد ذلك انتصار المسلمين على التتار، على المغول الذين غزوا بلاد المسلمين كان في معركة عين جالوت كانت في شهر رمضان. فتح الأندلس كانت هناك معركة كبيرة، معركة وادي لكة، وهذه أيضا كانت في شهر رمضان. وهناك يعني معارك كثيرة جدا وفتوحات كثيرة جدا حصلت للمسلمين في شهر رمضان. ما هو السر في هذا الارتباط ما بين الانتصارات وما بين شهر رمضان؟ الانتصار على النفس. Dan di antara yang menjelaskan tentang kedudukan puasa di dalam sejarah umat Islam, di dalam diri umat Islam, adalah banyaknya kemenangan-kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam di dalam bulan Ramadan. Banyak peristiwa dalam sejarah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam, dan peristiwa-peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala pilih untuk terjadi di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Di antaranya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembukaan kota Mekah, Fathu Makkah, ianya terjadi pada bulan Ramadan. Perang Tabuk
Allah Subhanahu wa taala juga berikan kemenangan kepada umat Islam di bulan Ramadan. Perang Badar yang tengah kita kupas ini juga terjadi pada bulan Ramadan. Dan banyak di dalam sejarah umat Islam kemenangan-kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Islam ianya terjadi pada bulan Ramadan. Kemenangan umat Islam menghadapi pasukan Tatar, pasukan Mongolia juga terjadi pada bulan Ramadan. Kemenangan umat Islam mengalahkan orang-orang kemenangan umat Islam dalam menguasai negeri Andalus, kemenangan dalam peperangan yang dinamakan sebagai Perang Wadi Lakka juga terjadi pada bulan Ramadan. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa kemenangan-kemenangan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam di dalam bulan Ramadan. Seakan-akan dari situ kita boleh membuat kesimpulan keterkaitan antara kemenangan manusia untuk menundukkan hawa nafsu di bulan Ramadan dengan kemenangan mereka dalam mengalahkan musuh-musuh mereka. وحتى في العصر الحديث عندنا يعني في مصر كانت هناك معركة كبيرة بيننا وبين اليهود، وانتهت ب يعني انتصار كبير وبطرد اليهود من سيناء. وكانت أيضا في العاشر من شهر رمضان في عام 1393 من الهجرة، الموافق السادس من أكتوبر 1973 ميلادية. هذه معركة كبيرة أيضا انتصر فيها العرب والمسلمون على اليهود، وكانت أيضا في شهر رمضان المبارك، وكانت صيحة الجيش المسلم فيها والمصريين فيها الله أكبر. Dan di dalam sejarah modern juga di antara kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam adalah kemenangan Mesir menghadapi orang-orang Yahudi, menghadapi orang-orang Yahudi yang juga terjadi pada bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam di Mesir menghadapi musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang Yahudi, dan ianya terjadi pada 10 hari bulan Ramadan. Kemenangan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan apa yang diucapkan oleh umat Islam, apa yang menjadi slogan bagi umat Islam di dalam peperangan tersebut adalah ucapan Allahu Akbar. Dengan teriakan tersebut, dengan perjuangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada bangsa Mesir ke atas musuh mereka dari kalangan orang-orang Yahudi. ونعود إلى غزوة بدر، فرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفطروا ليأكلوا ويتقووا على مواجهة العدو، إلا أن هذا الإفطار لم يحرمهم من نفحات الصيام وبركاته، فانتصروا انتصارا مذهلا، لأنه الإفطار هذا طعام الجسد، وهنا رخصة لكي يأخذوا بالأسباب ويتقووا على مواجهة العدو. أما معاني الصيام فبقيت في قلوبهم انتصارا على الشهوات وطاعة لأمر الله، سواء في الصيام أو في الإفطار. لكن القوة الإيمانية العظيمة للصيام أمدت وتمد المسلمين دائما بالانتصار على عدوهم، وهذا سر من أسرار المسلمين، أن الإرادة والقوة الإيمانية والعمل الصالح وهذه الأجواء الربانية هي سر من أسرار انتصار المسلمين على أعدائهم على مدار التاريخ. إذا استمسكوا بعقيدتهم انتصروا، وإذا تخلوا عن عقيدتهم فالهزيمة هي مصيرهم. Kita kembali kepada apa yang tajuk utama yang tengah kita kupas, yaitu berkaitan dengan Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang memberitahu kepada para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rukhsah, keringanan untuk berbuka di bulan Ramadan. Kerana makanan adalah untuk menguat jasad mereka, tubuh badan mereka dalam menghadapi musuh. Tetapi pengajaran yang mereka ambil dari berpuasa tetap berkekalan di dalam hati mereka, yaitu puasa mengajarkan mereka untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama. Maka di dalam peperangan tersebut mereka menguasai hati mereka, mereka menjauhkan diri dari perkara-perkara yang buruk di dalam agama, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemenangan. Kekuatan iman yang ada di dalam diri mereka, nuansa dan suasana keimanan
yang ada pada para sahabat ketika itu yang telah membukakan kepada mereka pintu kemenangan. Selagi mana mereka berpegangan kepada akidah, selagi mana mereka berpegangan kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, disitulah mereka akan mendapatkan kemenangan. Dan apabila mereka umat Islam menjauhkan diri dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, disitulah mereka akan menderita kekalahan. لماذا كانت غزوة بدر؟ ما هي أسباب يعني شرع القتال في الإسلام؟ الله سبحانه وتعالى في سورة الحج يبين لنا فيقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه الآية والآيات توضح فقه الجهاد في الإسلام، أنه لرد الاعتداء ولنشر الدين ولمواجهة الظلم، فأنت لن تواجه الظلم بالخطب وبالدروس، وإنما لا بد من مواجهة القوة بالقوة ولا يفل الحديد إلا الحديد. فالمسلمون بعدما يعني هاجروا وكانوا مستضعفين في مكة والمشركون ما زالوا يعني يزيدون من قوتهم ليهجموا على المسلمين، كان الإذن بالقتال في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون هناك قوة للدولة الإسلامية. Dan kenapa boleh terjadi perang Badar? Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para sahabat untuk berperang? Kenapa disyariatkan berperang ke atas umat Islam? Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara ini di dalam surah Al-Hajj. Jika kita nak mencari, ya boleh kita jumpai di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-39, ayat 39 dan ayat yang ke-40, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Telah diperkenankan bagi orang-orang yang diperangi, yaitu para sahabat Nabi SAW, biannahum zulimu, bahwa mereka telah teraniaya, mereka dianiaya, mereka dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah berkuasa untuk memberikan kemenangan kepada mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Mereka adalah orang-orang yang dihalau, mereka adalah orang-orang yang diusir dari negeri mereka tanpa ada hak, tanpa ada kebenaran. Illa ayyaqulu rabbunallah. Hanya kerana mereka dengan tegas mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah. Maka dari sini kita memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk melakukan perang Badar, yang tentunya adalah untuk menghalang perbuatan buruk yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, yang tentunya penganiayaan, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sesuatu yang boleh diselesaikan hanya sekadar dengan mengangkat tangan berdoa. Kekuatan mesti dilawan dengan kekuatan, besi mesti dihadapi dengan besi. Para sahabat yang dahulu lemah menyebabkan orang-orang musyrik dengan zalimnya melakukan keburukan-keburukan kepada mereka, maka sudah tiba saatnya untuk umat Islam menunjukkan kekuatan dan kebesaran mereka. هذه الغزوة يا شباب لم تكن مجرد معركة عسكرية وانتهى الأمر، إنما كانت مليئة بالعظات والعبر والمواقف الباقية الخالدة التي يعني خلد القرآن ذكرها وخلدت السيرة النبوية ذكرها، ولذلك يعني نحن على منهجنا سنحاول أن نأخذ بعض هذه المواقف من غزوة بدر حتى نتعلم ونعرف عظمة يعني أجدادنا المسلمين ونسير على نهجهم إن شاء الله رب العالمين. Perang ini bukan saja satu kekuatan militer dari umat Islam yang ditunjukkan di dalam sejarah, tapi di dalamnya terkandung banyak ilmu,
banyak pesan, banyak pengajaran, dan kita coba untuk mengambil beberapa peristiwa yang terjadi di dalam peperangan ini untuk kita mengetahui bahwa atuk-atuk kita, generasi awal umat Islam dahulu adalah orang-orang yang memiliki perjuangan yang besar untuk memartabatkan agama ini. بداية الغزوة كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من خلال مخابراته وعيونه التي يبثها وجواسيسه واستطلاعاته، علم أن هناك قافلة كبيرة راجعة من الشام بقيادة أبي سفيان، وهي تمر قريب من المدينة، وفيها يعني تجارة وأموال كثيرة لقريش، وهناك حالة حرب يعني ما بين المسلمين والكافرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بهذه القافلة الكبيرة، وقال يعني اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. ينفلكموها يعني أن يعطيها إياكم نافلة ومنا من الله تعوضكم عن بعض ما فقدتموه من بيوتكم وأموالكم وفي مكة المكرمة. فخرج المسلمون ليس يعني عزيمة، وإنما كان المهاجرون أكثر لأنهم يعني يحتاجون إلى هذه الأموال ليعوضوا بعض ما فقدوه. أما الأنصار فقالوا يعني آثروا إخوانهم، ولم يخرج يعني الكثير من الأنصار، بل كانت الكثرة يعني للمهاجرين، ولم يتوقعوا أن يكون هناك قتال وحرب كبيرة، وإنما مجرد يعني أخذ هذه القافلة لتعويض بعض ما خسره المسلمون في مكة المكرمة. Dan permulaan perang Badar terjadi ketika Rasulullah SAW mengetahui berasaskan kepada orang-orang yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengintai keadaan orang-orang musyrik. Rasulullah SAW mendapatkan berita, Rasulullah SAW mengetahui bahwa satu kafilah besar Quraisy akan melintas, satu kafilah perniagaan Quraisy akan melintas mendekati Madinah menuju ke Syam, sehingga Rasulullah SAW memberitahu para sahabatnya dari kalangan kaum muhajirin bahwa kafilah kaum Quraisy akan melintas dalam tempoh masa yang dekat. Maka Rasulullah SAW memberitahu mereka untuk bersedia mengambil harta benda mereka yang telah diceroboh, harta benda mereka yang telah dicuri, harta benda mereka yang telah dirampas oleh orang-orang musyrik di Mekah, sehingga dalam perkara pertama yang banyak ikut dalam perjalanan tersebut adalah kaum muhajirun, kerana harta mereka lah yang ingin diambil balik dari orang-orang musyrik. Dan dari kalangan Ansar hanya sedikit yang ikut dalam peristiwa perang ini. Pada permulaannya Rasulullah SAW dan para sahabat menyangka bahwa tidak akan ada terjadi peperangan, kerana yang mereka akan hadapi adalah kafilah yang membawa barang-barang untuk diperniagakan, bukan kafilah yang membawa alat-alat perang. Maka mereka semula menyangka bahwa perkara ini akan mereka dapatkan dengan mudah. Harta benda mereka yang diceroboh oleh orang-orang musyrik boleh mereka rampas kembali, boleh mereka dapatkan kembali dengan mudah tanpa peperangan. تحرك مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة ليس كل الصحابة كما قلنا، الأنصار آثروا إخوانهم المهاجرين حتى يغنموا هذه الغنيمة ويعوضوا بها ما فاتهم. كان عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم 310 رجلا، في رواية أنهم 313 وهذه مشهورة، وقيل 314 وقيل 319. المهم يعني أنهم لم يكملوا 320 رجلا، بينما كان عدد المشركين يعني جيشهم بعد ذلك وجدوه 1000 رجل. وكان مع المسلمين يعني فرسان فقط، فارسان، وأما بقية الصحابة كانوا يمشون أو يركبون على الجمال، ومنطقة بدر خارج المدينة بمسافة كبيرة طبعا. Dan tentu dalam peristiwa Perang Badar tidak semua sahabat-sahabat Nabi SAW ikut serta di dalam peperangan tersebut. Bilangan kaum muslimin hanya 300 sekian, ada mengatakan 313, 314, 319,
Jumlah mereka dapat dipastikan kurang dari 320. Sedangkan bilangan orang-orang musyrik lebih dari 1.000 orang. Dan umat Islam pada ketika itu mereka hanya ada 2 orang yang menaiki kuda. Padahal dalam peperangan, selalunya peperangan yang dilakukan oleh orang Arab adalah peperangan yang mengendarai kuda. Tapi pada peristiwa Perang Badar, hanya 2 orang yang mengendarai kuda. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang berjalan kaki, sebahagian mereka mengendarai unta untuk pergi ke kawasan Badar, ke negeri yang bernama Badar, ke perkampungan yang bernama Badar, dan tentunya negeri tersebut berada di dalam satu kawasan yang agak jauh dari bandar Al-Madinah. في الطريق إلى المدينة، في الطريق إلى بدر، الصحابة لقلة عدد الجمال معهم كان كل سلاسة يتعاقبون على بعير، يعني كل سلاسة رجال يركبون على جمل، في كل واحد يركب فترة وينزل ثم يركب الثاني وينزل ثم يركب الثالث، حتى يعني يستطيعوا أن يقطعوا هذه المسافة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم، فكان هو واثنين من الصحابة، يعني أظنهما سيدنا أبو لبابة وسيدنا علي بن أبي طالب، كان الثلاثة معهم النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون على جمل، يعني فاتفق سيدنا أبو لبابة وسيدنا علي الصحابيان اللذان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال نؤثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنجعل النبي يركب طوال الطريق ونحن نمشي طوال الطريق. فماذا كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ Dan unta yang mereka bawa dalam peperangan tersebut pun tidak banyak, sehingga mereka dalam perjalanan tersebut perlu bergantian menunggangi unta. Setiap 3 orang sahabat akan bergantian untuk naik unta. 1 orang naik dan 2 orang yang lain akan berjalan. Sampai pada jarak tertentu, 1 orang yang naik ini akan turun dan bergantian dengan 2 orang sahabat yang lain. Demikianlah mereka menempuh perjalanan ini bergantian 1 ekor unta antara 3 orang sahabat. Dan peristiwa perkara ini juga berlaku bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu bergantian menunggangi unta dengan 2 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lubabah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana 2 orang sahabat ini pada permulaannya mereka bersepakat untuk memperkenankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki menunggangi unta tersebut dari awal hingga akhir perjalanan, biar mereka berdua berjalan kaki. Tapi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merespon cadangan dari 2 orang sahabat itu? كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره في هذا الوقت 55 عاما، والصحابيان شابان، وأراد أن يؤسر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لا تنزل يعني من على الجمل ونحن نكفيك يعني المشي ونمشي نحن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما لستما بأقوى مني ولست بأغنى عن الأجر منكما، يعني أنا قوي وأستطيع أن أمشي، وكمان أنا أريد الأجر مثلكما فلست مستغنيا عن الأجر صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة العظيمة التي تبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمل الخير وعلى أن يكون قدوة مع بين الصحابة، وأن يكون يعني يظهر قوته صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس يعني ضعيفا يحتاج إلى أن يعني يكفى أمره ويساعد، وفي نفس الوقت أنه حريص على الأجر صلى الله عليه وسلم رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكل تعب تتعبه في الجهاد هو شرف وهو أجر عظيم لك لا تؤثر به أحدا. Umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Perang Badar dijangkakan 55 tahun, dan 2 orang sahabat itu adalah 2 orang sahabat yang masih muda. Maka mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, engkau tak perlu turun dari atas unta, biarlah engkau menunggang unta dan kami berjalan. Maka
bagaimana jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas cadangan dua orang pemuda ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah, kamu berdua tidak lebih kuat dari aku. Demi Allah, kamu berdua tidak lebih kuat dari aku. Dan aku tidak lebih dan kamu berdua tidak lebih mengharapkan pahala dibandingkan dengan aku. Kalimat ini yang menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan yang besar, yang agung, yang keluar dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mahu untuk melakukan amal kebaikan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang contoh teladan bagi para sahabatnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan kelemahan. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menzahirkan kekuatan, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa beliau sangat kuat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan jihad adalah perjalanan yang mulia, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana para sahabat yang lain mahu mendapatkan kemuliaan dan besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وصل المسلمون إلى منطقة بدر، وهناك وجدوا المفاجأة أن أبا سفيان استشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد يهجموا على القافلة، وشعر هو أيضا باستطلاعاته ومخابراته أن هناك بعض المسلمين يسأل عن هذه القافلة، فغير الطريق واتخذ طريقا آخر ونجا بالقافلة إلى قريش. لكنه قبل أن ينجو بالقافلة كان أرسل إلى قريش أن أدركوا قافلتكم وتجارتكم وأموالكم، فإن محمدا ومن معه سوف يهجمون علينا. فخرجت مكة بأفلاز أكبادها، أبو جهل وغيره من كبار مكة خرجوا في 1000 رجل يريدون الدفاع عن هذه القافلة. فلما نجت القافلة وعرف أبو سفيان أنه قد وصل إلى النجاة، أرسل إلى جيش قريش أن ارجعوا فقد نجونا. ولكن هنا كان غرور أبو جهل وموقفه الذي سيشعل الحرب. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tiba di kawasan Badar, dan perlu tuan-tuan dan puan-puan ketahui, Badar adalah nama perkampungan, dan perang tersebut dinamakan sebagai Perang Badar karena terjadi di satu perkampungan yang bernama Badar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tiba di kawasan Badar, dan mereka mendapatkan Abu Sufyan yang pada ketika itu memimpin perjalanan kafilah perniagaan ini telah merasakan sesuatu yang tak betul. Maka Abu Sufyan memimpin perjalanan kafilah tersebut menukar laluan sehingga dia dapat menyelamatkan kafilah tersebut dari sentuhan umat Islam. Abu Sufyan berhasil membawa kafilah tersebut kembali ke Mekah dan menyelamatkan perniagaan tersebut. Abu Sufyan pun mengirim berita kepada penduduk Mekah untuk mereka menyelamatkan perniagaan mereka. Maka penduduk Mekah bersama dengan tokoh-tokoh besar mereka, pemimpin-pemimpin mereka, keluar untuk menyelamatkan kafilah tersebut. Abu Sufyan pada permulaannya telah memberitahu kepada mereka bahawa kafilah dah selamat, dah tak perlu buat apapun, tetapi kebanyakan para pemimpin Mekah mahu melakukan sesuatu yang berbeza, sesuatu yang lain yang menyebabkan terjadinya Perang Badar. كان مع أبي جهل في قيادة المشركين شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وكبار يعني قريش. فلما علموا أن القافلة نجت، شيبة عتبة بن ربيعة يعني أراد أن يرجع بالجيش، لكن أبا جهل قال لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا، نصل إلى بدر ثم نقيم فيها ثلاثا يعني 3 ليالي، فننحر الإبل يعني نأكل ونشرب ونشرب الخمر
وتعزف علينا القيان، القيان يعني المغنيات، حتى يسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. الرجل كان مغرورا ومتكبرا، وأراد أن يكسر الحالة النفسية للمسلمين، وأن يقول أنا قريب منكم هنا في المدينة في جيش ولا تستطيعون مهاجمتي. فلما علم أبو سفيان في القافلة، علم أن أبا جهل مصر على القتال رغم أن القافلة نجت، قال قولته الشهيرة، قال: هذا بغي والبغي شؤم كله. يعني هذا ظلم، لأن القافلة نجت التي خرجتم من أجلها، وما دام الإنسان يبغي ويظلم فالظلم شؤم، وهذا بغي والبغي شؤم. وفعلا كان شؤما على المشركين، وقتل هؤلاء الصناديد جميعا. Oke, dan bersama dengan Abu Jahal tentunya pemimpin dari kalangan orang-orang musyrik di Quraisy, uh, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan ramai para pemimpin dan tokoh-tokoh besar Quraisy bersama dengan Abu Jahal membawa pasukan ke Badar. Meskipun mereka dah tahu bahwa kafilah telah selamat, kafilah tidak terganggu, mereka telah selamat, tapi Abu Jahal dengan kesombongannya berkata kepada para pemimpin Quraisy, kita mesti datang ke perkampungan Badar. Kita akan duduk di sana 3 malam. Kita akan berparti di sana. Kita akan makan, kita akan minum, kita akan jemput para penyanyi, kita akan minum arak di tempat tersebut untuk menunjukkan bahwa kitalah orang-orang yang berkuasa, kitalah orang-orang yang tidak terkalahkan, untuk menunjukkan kepada bangsa Arab bahwa kami ada di sini, kami ada di tempat ini, tiada sesiapa yang boleh menyentuh kami, tiada sesiapa yang boleh mengalahkan kami. Abu Sufyan melihat keadaan tersebut, melihat sikap Abu Jahal, dan mengucapkan perkataannya yang sangat besar. Beliau mengatakan ini adalah satu penganiayaan, ini adalah kezaliman, dan kezaliman akan membawa kepada kesialan. Mereka akan ditimpa dengan kesialan. Maka seperti itulah yang terjadi. Mereka, para tokoh, pemimpin, orang-orang Quraisy, mereka semua mati terbunuh di dalam peristiwa Perang Badar karena keangkuhan mereka, karena kezaliman mereka, karena kesombongan mereka. في الجهة الأخرى في معسكر المسلمين، الصحابة فوجئوا أن القافلة قد نجت وظنوا أنهم سيعودون، لكنهم فوجئوا بالمشركين خرجوا إلى مواجهتهم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني مخابراته وجواسيسه لكي يعلموا عن القافلة، فاصطادوا أو أسروا رجلين من الغلامين لقريش من الخدم الذين يخدمون قريش، وكانوا يبحثون عن الماء ليستقون الماء للجيش. فجاء بهم المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني نافلة. فقالوا لهم أنتم لأبي سفيان؟ قالوا لا، نحن لأبي جهل، يعني نحن نخدم أبا جهل. قال لا، لأبي سفيان. فإذا قالوا لأبي سفيان تركوه، إذا قالوا لأبي جهل ضربوهم. الصحابة يريدون أن تكون لأبي سفيان للقافلة، يتمنون ذلك، لكن الحقيقة هي أنهما للجيش المسلم، لجيش قريش، للجيش الكافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجز الصلاة ثم انتهى منها سريعا، ثم قال لهم: إذا قالوا لكم الحقيقة ضربتموهم، وإذا قالوا لكم يعني الكذب تركتموهم. ثم نادى الغلامين وقال لهما: كم عدد الجيش، جيش قريش؟ قالوا لا ندري. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بذكائه وحكمته قال: كم ينحرون في اليوم، يعني كم تأكلون؟ قالوا: يوما ننحر 9 جمال ويوما ننحر 10 جمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم بين 900 و1000، يعني الجمل يكفي حوالي يعني 100. تمام. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأيقن المسلمون أنهم سيواجهون الجيش
وليس القافلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أردنا العير وأراد الله النفير. العير يعني القافلة، والنفير يعني الجهاد والمواجهة. والقرآن الكريم ذكر ذلك فقال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ذات الشوكة يعني الجهاد والقتال، وكانوا يريدون القافلة. نجت القافلة وهربت منهم، والآن سيحاربون ويقاتلون، فكان الأمر صعبا نفسيا على المسلمين، لكنهم في النهاية يعني استجابوا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. Di sisi yang lain, umat Islam tentunya terkejut bahwa kafilah perniagaan yang dipimpin oleh Abu Sufyan telah melintas dengan selamat, telah sampai ke Mekah, kembali ke Mekah. Maka Nabi SAW mengutus pengintai-pengintainya untuk mencari berita tentang perkembangan terakhir yang terjadi. Dan orang-orang yang diutus oleh Nabi SAW berhasil menahan, berhasil menawan, berhasil menangkap 2 orang hamba milik orang Quraisy yang pada ketika itu mereka ditugaskan untuk mencari air. Mereka dibawa oleh para sahabat ke tempat perhimpunan umat Islam pada ketika itu, dan Nabi SAW ketika itu tengah sholat. Dan mereka bertanya kepada orang-orang yang ditangkap tersebut, hamba-hamba yang ditangkap tersebut, adakah kamu semua adalah hamba-hamba milik Abu Sufyan? Mereka menjawab, bukan, kami bukan milik Abu Sufyan, kami milik Abu Jahal. Maka para sahabat memukul orang-orang tersebut kerana mengatakan bahwa ia adalah milik kepada Abu Jahal, bukan kepada Abu Sufyan, yang tentunya mereka dengan jawapan tersebut tahu bahwa mereka akan berhadapan dengan tentara, dengan askar, bukan berhadapan dengan rombongan yang membawa perniagaan. Maka Nabi SAW meringkaskan solatnya dan berkata kepada para sahabatnya, kenapa orang yang mengatakan perkara yang benar kamu pukul? Kenapa hamba-hamba tersebut yang mereka menjawab soalan kamu semua dengan jawaban yang betul, kenapa kamu memukulnya? Maka Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada hamba-hamba tersebut, berapakah bilangan pasukan yang dibawa oleh Abu Jahal? Mereka mengatakan kami tak tahu, tak dapat mengira berapa banyaknya. Maka Rasulullah SAW bertanya, berapa unta yang mereka sembelih? Berapa unta yang mereka sembelih? Orang-orang Arab ketika mereka bermusafir, selalunya mereka akan membawa unta sebagai bekal makanan, dan 1 ekor unta akan cukup untuk dimakan oleh 100 orang untuk 1 kali makan. Maka ketika ditanya kepada hamba-hamba tersebut, berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap hari? Pemuda-pemuda tersebut, hamba-hamba tersebut menjawab, terkadang 9 ekor, terkadang 10 ekor unta. Maka dari situ Nabi SAW membuat kesimpulan bahwa bilangan pasukan musuh antara 900 sehingga 1000 orang. Orang-orang Islam mengetahui dari perkara tersebut bahwa mereka tengah berhadapan dengan satu pasukan yang besar. Semula mereka menginginkan untuk berhadapan dengan kabilah yang membawa barang perniagaan, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka berhadapan dengan pasukan yang bersenjata. Dan peristiwa ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kamu semua berharap bahwa pasukan yang tidak memiliki senjata itu yang berhadapan dengan kamu. Tapi umat Islam ketika mereka mendengar perintah dari Rasulullah SAW untuk menghadapi mereka, mereka menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka menyambut perintah dari Rasulullah SAW. ثم سأختم لكم هذا اللقاء وهو الجزء الأول في غزوة بدر بموقف الشورى. الآن المسلمون أيقنوا أنهم يعني في مواجهة الجيش وأن القافلة قد نجت. هنا
جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من المهاجرين والأنصار وقال أشيروا علي أيها الناس، شورى. فتكلم أحد المهاجرين، أظن سيدنا المقداد تكلم وقال يا رسول الله، يعني سر على بركة الله ونحن معك، فلا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب يا رسول الله أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بكلام سيدنا المقداد من المهاجرين، ولكنه مرة أخرى التفت إلى الصحابة وقال أشيروا علي أيها الناس. Dan sebagai penutup pada perbincangan awal berkaitan dengan pengajaran-pengajaran dari peristiwa Perang Badar adalah berkaitan dengan Rasulullah SAW mengambil kira pandangan dari para sahabat Rasulullah SAW sebelum memulakan peperangan. Rasulullah SAW menghimpun para sahabat dan berkata kepada mereka, asyiru, berikanlah kepadaku, sampaikanlah kepadaku apa yang menjadi pandangan kamu semua. Maka salah seorang dari sahabat Nabi SAW dari golongan kaum muhajirin, itu Miqdad, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, pergilah, berangkatlah kita semua di atas keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak akan mengatakan kepadamu sebagaimana yang telah dikatakan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa, di mana Banu Israel pernah berkata kepada Nabi Musa, pergilah engkau, wahai Musa, bersama dengan Tuhanmu, kami berperanglah dan kami akan duduk di sini. Kami akan berkata kepadamu ya Rasulullah, pergilah engkau dan kami akan berjuang bersama denganmu. Tapi Rasulullah SAW tidak cukup dengan pandangan satu orang. Rasulullah SAW memandang kepada para sahabat yang lain, dan Rasulullah SAW kembali berkata, asyiru, sampaikanlah kepadaku apa yang menjadi pandanganmu. لما طلب الشورى مرة أخرى صلى الله عليه وسلم فهم الأنصار أنه يريدهم. لماذا يريد الأنصار؟ لأن المعاهدة التي كانت ما بين أو البيعة التي كانت ما بين النبي والأنصار، بيعة العقبة الثانية، كان فيها شرط أن أهل المدينة سوف يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، في داخل المدينة، والآن هم خارج المدينة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوثق هل الأنصار يعني سيكملون معه أم سيقولون نحن نقاتل في داخل المدينة فقط. فهنا عندما قال أشيروا علي أيها الناس مرة أخرى، قال سيدنا سعد بن معاذ يعني سيد من سادات الأنصار، قال لعلك تقصدنا نحن يا رسول الله، تقصد الأنصار يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهنا تكلم سيدنا سعد بن معاذ بجمل خالدة تبقى إلى يوم القيامة نورا ينير يعني ذكرى هذا الصحابي الجليل. فماذا قال؟ Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, sampaikanlah apa yang menjadi pandangan kamu. Dan dari sini kaum Ansar memahami bahwa Rasulullah SAW menginginkan pandangan dari mereka, pandangan dari kaum Ansar. Dan ini karena perjanjian antara Rasulullah SAW dengan kaum Ansar ketika dalam baiat terdahulu, bahwa mereka, kaum Ansar, mereka berjanji kepada Rasulullah SAW untuk membela, untuk mempertahankan, untuk berjuang dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berada di perkampungan mereka, ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Artinya, perjanjian antara Rasulullah dengan kaum Ansar dahulu adalah apabila Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka penduduk Ansar akan berjanji kepada Rasulullah SAW untuk membela Rasulullah SAW, untuk mempertahankan Rasulullah SAW selagi mana Rasulullah SAW berada bersama dengan mereka. Tapi sekarang yang terjadi adalah mereka tengah berada di luar kawasan, mereka tengah berada di Badar, di perkampungan Badar,
dan ia adalah perkampungan yang berada di luar kota Madinah. Disinilah seorang sahabat Nabi SAW, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, salah seorang tokoh pemimpin dari kalangan kaum Ansar, berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, adakah engkau maksudkan kami? Adakah engkau menghendaki untuk kami berbicara?" Rasulullah SAW berkata, "Iya." Maka Sa'ad mengucapkan perkataan yang akan menjadi cahaya di dalam sejarah. Satu perkataan yang menjadi cahaya keberkatan bagi para kaum Ansar, perkataan yang menjadi cahaya bagi sahabat Nabi SAW, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Apakah yang dikatakan oleh Sa'ad? قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وآمنا أن ما جئت به هو الحق. يعني المسألة مسألة عقيدة وإيمان وليست مجرد اتفاقات. يا رسول الله، سر بنا، فوالله لو خط بنا هذا البحر، طبعا هم قريبون من البحر الأحمر، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. يا رسول الله، سر ونحن معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سر بكلام سيدنا سعد بن معاذ، وفرح بأن المهاجرين والأنصار يعني على قلب رجل واحد، وقال يعني سيروا على بركة الله، هذه مكة قد رمتكم بفلذات أكباده، يعني بخير الناس أو أقوى الناس الموجودين فيها. وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله وعدني إحدى الحسنيين، يعني أو العير أو النفير، أو إما أن نأخذ القافلة أو ننتصر، فالآن ضاعت منا القافلة سوف ننتصر. وبلغ من ثقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يريهم أماكن مقتل القوم، هنا سيقتل أبو جهل، هنا سيقتل أمية، هنا، وما جاوز أحدهم مكان إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد المعركة وجدوهم قتلى في نفس الأماكن التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. Apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi SAW, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu. Kami percaya dengan apa yang engkau bawakan kepada kami, bahwa engkau membawa kebenaran." Ini menunjukkan bahwa perkara bukan setakat perkauman antara kaum muhajirin dengan kaum ansar, tapi ia adalah perkara akidah, perkara keimanan. Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berangkatlah dan kami akan berjuang bersama denganmu." "Ya Rasulullah, demi Allah, seandainya mereka membawa kami untuk berperang di lautan, dan tentunya kawasan itu adalah kawasan yang tidak jauh dari Laut Merah. Demi Allah ya Rasulullah, seandainya mereka membawa peperangan ini ke tengah lautan, maka tidak akan ada seorang pun di antara kami yang akan lari dari peperangan ini. Berangkatlah ya Rasulullah SAW, dan kami akan berjuang bersama denganmu." Mendengar perkataan ini, tentu Rasulullah SAW bergembira. Tentu Rasulullah SAW berbangga dengan apa yang diucapkan oleh para sahabatnya. Maka Rasulullah SAW memberitahu kepada mereka berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada Rasulullah SAW satu dari dua perkara, yaitu yang pertama adalah mendapatkan kafilah perniagaan yang membawa barang-barang rampasan dan curian dari kaum muhajirin. Rasulullah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasulullah SAW dua perkara. Yang pertama, kemenangan untuk mendapatkan kafilah, dan yang kedua adalah kemenangan dalam menghadapi pasukan musuh. Kafilah tersebut telah berlalu, maka Rasulullah SAW yakin janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang akan didapatkan oleh umat Islam adalah kemenangan dalam menghadapi musuh. Bahkan Rasulullah SAW menunjukkan kepada para sahabat bahwa orang-orang musyrik telah datang membawa tokoh-tokoh besar mereka, pemimpin-pemimpin besar mereka. Dan Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa mereka akan mati terbunuh di dalam
perang Badar ini. Rasulullah SAW menunjukkan kepada umat Islam tempat-tempat di mana mereka akan mati terbunuh. Rasulullah SAW berkata, fulan dia akan mati terbunuh di tempat ini. Kemudian Rasulullah SAW melangkah beberapa langkah dan menunjukkan fulan dia akan mati terbunuh di tempat ini. Dan selepas peperangan seperti itulah yang terjadi. Para sahabat menyaksikan orang-orang musyrik mereka mati di tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويعني في ختام لقائنا هذا كانت هذه مقدمات هذه الغزوة المباركة الكبيرة ولهذا اليوم العظيم، والآن نتوقف عند بداية المعركة وكيف كانت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم قبل صبيحة يوم بدر، ومواقف الصحابة رضوان الله عليهم في القتال وما بعد هذه الغزوة. هناك أمور كثيرة جدا وجميلة وعظيمة ينبغي أن نعرفها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله سيكون في لقائنا القادم يوم السبت القادم، وهو سيوافق يعني ذكرى غزوة بدر عندنا، يعني سيوافق 17 من شهر رمضان، فسيكون إن شاء الله مع الغزوة، ونعيش إن شاء الله في رحاب أحداث غزوة بدر الكبرى بعدما عرفنا المقدمات وما قبل الغزوة. إن شاء الله رب العالمين في السبت القادم نستكمل بإذن الله رب العالمين. Dan sebagai penutup dari majelis ilmu kita di petang hari ini, bagaimanakah malam hari sebelum terjadinya perang Badar? Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Bagaimana keadaan para sahabat? Bagaimana mereka melalui masa-masa sebelum terjadinya perang Badar? Dan perkara-perkara seperti ini insya Allah kita akan perincikan, kita akan kupas dalam pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah Sabtu yang akan datang ia lebih kurang bertepatan dengan 17 Ramadan, dan ia adalah peristiwa yang padanya terjadi perang Badar. Sehingga kita akan meraihkan kemenangan umat Islam pada perang Badar, insya Allah bertepatan dengan 17 Ramadan, untuk kita mengingati perjuangan Rasulullah SAW dan perjuangan para sahabat di dalam peperangan yang mulia ini. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang hadir bersama dengan kita di dalam platform Zoom ataupun yang hadir bersama melalui platform TikTok. Alhamdulillah kita telah membahas tentang beberapa perkara penting yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah SAW, yaitu berkaitan dengan peristiwa perang Badar, bagaimana kaitan antara perjuangan dengan puasa. Kita telah membahas tadi bahwa puasa adalah kita memelihara diri kita dari gangguan hawa nafsu, dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kita memelihara diri kita dari serangan orang-orang yang menghendaki keburukan kepada agama. Dan di dalam perang Badar, di antara perkara yang tadi telah kita kupas adalah para sahabat semula mereka hanya bertujuan untuk mengambil balik harta benda mereka yang dirampas oleh kaum musyrikin, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Ini mengajarkan kepada kita bahwa terkadang kita menghadapi sesuatu yang mudah, tetapi Allah Subhanahu wa taala mahu memberikan kepada kita sesuatu yang lebih besar lagi melalui satu ujian yang susah. Para sahabat semula mahu berhadapan dengan rombongan yang hanya membawa barang perniagaan, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala tentukan agar mereka berhadapan dengan pasukan yang lengkap bersenjata. Tapi dari situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemuliaan yang lebih besar, yaitu kemenangan ke atas orang-orang yang telah menganiaya dan menzalimi mereka. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga kita diberikan kemudahan untuk berjumpa di pertemuan yang akan datang, dan sebelum kita tutup kita berikan kesempatan kepada Al-Fadhil Syekh untuk menutup majlis. Ya Ustazna, kalimah wa nakhtim biha al-majlis. نعم، أنا أريد أن أقول لكم
إنه العبادات في الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة ليست مجرد يعني عبادات منفصلة عن الحياة، وإنما هي لها أثر في تكوين المسلمين، في حياتهم، في معاملاتهم، كما أن الصيام كان له أثر عظيم في انتصارات المسلمين على أعدائهم لأنهم انتصروا على أنفسهم أولا، فكذلك الزكاة لها أثر والصلاة لها أثر في حياة المسلمين. فنحن المسلمون نصنع حياتنا بعباداتنا، عباداتنا لها أثر في حياتنا، وهكذا تتكون الأمة المسلمة ويتكون الجيش المسلم ويتكون من هؤلاء المصلين والمزكين والصائمين، وبهذا حدثت الانتصارات الكبيرة للمسلمين، وبهذا يعود مجد الإسلام. أقول يعني في النهاية حافظوا على دينكم، حافظوا على عبادتكم، على صيامكم، على صلاتكم، وادعوا الناس إلى التمسك بهذه العبادات لأنها سبب مجد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل الفرج لأمة الإسلام، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين في هذه الأيام المباركة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ولا تنسونا من دعواتكم عند الإفطار، أنتم في ماليزيا تفطرون قبلنا يعني. Oke, dan sebagai penutup, Syekh ingin mengucapkan bahwa ibadah di dalam Islam bukan sahaja ibadah yang tiada kaitannya dengan kehidupan. Ibadah di dalam keseharian umat Islam adalah ibadah yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam. Puasa memiliki kesan yang besar bagi kemenangan para sahabat Nabi SAW. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain, ibadah zakat, ibadah solat, dan ibadah-ibadah yang lain. Maka kita perlu membentuk diri kita, membentuk kehidupan kita dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, sehingga umat Islam ataupun kejayaan umat Islam terdiri dari kejayaan orang-orang yang mendirikan solat, kejayaan orang-orang yang menunaikan zakat, kejayaan orang-orang yang berpuasa. Dari situlah datang kemenangan bagi orang-orang Islam dan kemenangan bagi agama Islam. Fadilatul Syekh juga berpesan agar kita berpegangan dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kerana ia adalah pintu kemenangan, dan juga berpesan agar kita tidak lupa untuk mendoakan Fadilatul Syekh. Maka insya-Allah kita akan berdoakan semua kebaikan untuk kita semua di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah-ibadah dan amal kebaikan yang kita lakukan di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kemenangan kepada umat Islam. وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، وإلى أن نلتقي في لقاء آخر في السبت القادم، وأستودعكم في حفظ الله وفي رعاية الله. أستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على النبي محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.